integration This call is now being recorded. in economic and business. So dalam topik ni kita ada 3 subtopik. So kita dah habiskan price, revenue, cost and profit function. So hari ni kita nak sambung maximum revenue, minimum cost and maximum profit. So selepas kita dah belajar macam mana nak mencari function price, revenue, cost dan profit. So hari ni kita nak tengok macam mana kita nak maksimumkan ataupun nak minimumkan cost function. So kita sambung example yang ketiga. So polis semua orang dah bersedia dengan nota masing-masing. So example yang ketiga, the question is the marginal cost function of X units of products is given by C prime X sama dengan 0.3 X squared tolak 120. So yang dibagi dalam soalan adalah dia punya marginal cost. Find the total cost function. Find the total cost function given that the fixed cost incurred by the production is Rm 5,000. So you kena bezakan lah apa itu average cost, apa itu marginal cost, apa itu cost. So semua tu bukannya benda yang sama, dia adalah benda yang berbeza. So kalau cost dia memang C je lah, dia tak ada simbol dekat bahagian atas ni. Soalan dia minta total cost. So kita nak cari dia punya CX. So macam mana nak cari dia punya CX? So dia dah bagi marginal. So macam hari tu kita dah belajar lah macam mana nak cari marginal. So kalau daripada cost nak cari marginal kita kena differentiate. Tapi daripada marginal nak pergi kepada cost balik kita kena integrate. So kita kena integrate lah dia punya marginal cost. So masukkan je formula dia 0.3 X kuasa 2 tolak 120 dx. So integrate kita akan dapat 0.3 darabkan dengan 2 akan dapat 0.6x tolak 120 akan dapat 0 and then tambahkan dengan C. So macam mana kita nak cari dia punya nilai C sebab kita tak boleh tulis kita punya cost function adalah 0.6x tambah dengan C. Tak boleh, dia mesti C ni mesti ada dia punya nilai. So macam mana kita nak cari? Kita boleh gunakan information yang dibagi, dia kata fixed cost adalah 5,000. So 5,000 ni adalah fixed cost. So apa maksud fixed cost? Fixed cost adalah apabila kamu punya X tu bersamaan dengan kosong. So yang ni adalah bersamaan dengan kosong. Okay, tengok balik dia kita tu buat hari tu. So dia kata fixed cost adalah apabila C dia adalah sama dengan kosong. Bukan C, dia punya X adalah bersamaan dengan kosong. So kalau kita gantikan dalam kita punya function ni, kita akan dapat C kosong dah bersamaan dengan 0.6 darabkan dengan kosong tambahkan dengan C. So C kosong ni adalah bersamaan dengan 5K. So 5K dah bersamaan dengan 0.6 darabkan kosong, dia akan jadi sama dengan C. So C adalah bersamaan dengan 5,000. So kita boleh kata total cost ataupun C adalah bersamaan dengan 0.6x tambahkan dengan 5,000.
So yang C yang ni adalah daripada integration maksudnya dia adalah constant for integration, bukannya cost. Okay. So inilah memang integrate memang dapat C kan. So untuk cari C, kita kena gantikan atau masukkan C0 adalah bersamaan dengan 5K. So kita boleh kata yang C ni adalah bersamaan dengan 5K. So masukkan balik dalam original punya function iaitu Cx sama dengan 0.6x tambahkan dengan 5,000. Okay, and then question B, find the total cost at the production level of 25. So kalau soalan macam ni memang dia punya 25 ni adalah nilai X. So kita kena masukkan dalam total cost. So at 25, so C 25 sama dengan 0.6 darabkan dengan 25 tambahkan dengan 5K. Kita akan dapat berapa ringgit? 5,000 darab 0.6 darab 25. So lebih kurang 5,000. 15. So disebabkan lah total cost, so kita letak RM lah, ringgit Malaysia. Okay, and then find the production level when the cost of production is minimized and the minimum cost. So dekat sini dia minta dua benda lah sebenarnya. Dia minta satu, dia punya nilai X. So production level ni adalah dia punya X. Apabila dia punya cost dia adalah minimize and dia punya minimum cost. So macam mana kita nak kira dia punya minimum ataupun nak kira dia punya production level. So basically kita akan apply apa yang kita dah belajar dalam chapter yang pertama. Di mana kita nak cari, apabila kita nak cari maksimum ataupun minimum, kita akan gunakan second derivative test. Okay, so ingat lagi by using second derivative test. Okay, tapi sebelum kita nak gunakan second derivative test, kita kena cari dulu dia punya production level. So macam mana cari production level? So kita akan equalkan dengan 0. Okay, so apa yang kita kena equalkan dengan 0? Dia punya marginal cost. So marginal cost tadi adalah bersamaan dengan 0.3x squared tolakkan dengan 120. So kita equalkan dengan 0. Okay, ini kita boleh factorize. Kita akan dapat empat ratus.
ataupun bahagi 0.3. 400. So, kalau kita bahagi dengan 0.3, so kita akan dapat X squared tolakkan dengan 400 sama dengan 0. So X tolak 200, kunci kuasa 400. Dia akan dapat X sama dengan 20 and then X sama dengan negatif 20. Okay, so kalau ingat lagi biasanya memang kita akan dapat dua nilai lah. So ini adalah dia punya production level. Cumanya kita tak tahu yang mana satu adalah minimum, yang mana satu adalah maksimum. So apa yang kita kena buat, kita akan gunakan second derivative test lah. So, kita akan differentiate 2 kali. So daripada sini differentiate lah. So akan dapat 0.3 darab 2 sama dengan 0.6 X tolakkan dengan 0. Okay, so kita akan test satu-satu. Okay, when X sama dengan 20, C double prime X ataupun C double prime 20 sama dengan 0.6 darabkan dengan 20. So yang ni memang dapat positif lah. So bila positif, dia adalah minimum. And then kita tengok pula when X sama dengan negatif 20, C double negatif 20 adalah bersamaan dengan 0.6 darabkan dengan negatif 20. Sama dengan negatif 12, so negatif 12 kurang daripada 0. So kalau kurang daripada 0, dia adalah maksimum. Okay, so kita boleh kata yang the production level is 20 lah. Okay, S 20 when the cost is minimum. So kalau disuruh cari maximum cost, kita akan ambil negatif 20 lah, tapi tak logik lah kalau kita nak cari maximum cost. Sebab biasanya cost ni kita akan maksimumkan. And then macam mana cari minimum cost? So kita masukkan sahaja 20 ni ke dalam kita punya cost yang tadi tu. Okay, yang CX tadi adalah bersamaan dengan 0.6X tambah 5,000. So cost 20 sama dengan 0.6 darabkan dengan 20 tambahkan dengan 5. Okay. So akan dapat jawapan dia RM5012. So kita boleh tulislah the minimum cost is RM5012. Okay, so macam cakap kita cari dua benda kan. Yang pertama kita cari dia punya production level. So production level dia adalah 20. And then dia punya minimum cost adalah 5,012. So yang ni sama dengan yang kita belajar masa tajuk differentiation tu, maximum dengan minimum. Cuma dia tukar dalam bentuk inilah economic and business punya bahagian. Okay, next example kita ada the marginal revenue of selling X units of product is given by R prime sama dengan negatif 0.02X tambah 50. Find the total revenue function. So macam saya kata tadi, you kena pandailah bezakan R prime average dengan total revenue. So adalah benda yang berlainan.
So untuk cari total revenue samalah macam cost tadi. Daripada revenue nak pergi kepada marginal kita differentiate. Daripada marginal nak pergi kepada revenue kita kena integrate. Okay. Okay, so kita akan integrate R prime X dx. So dalam soalan dia bagi negatif 0.02x tambah 50 dx. So, kalau kita integrate dapat negatif 0.02x tambah hilang x 0.02 tambah 50x tambah dengan C. Okay. So macam mana kita nak cari C? So kita akan gunakan information yang diberi ni. Di mana kalau untuk revenue dia dah bagi dah siap-siap. Kalau R kosong dia akan dapat kosong. So maksudnya kalau revenue kalau kita ada production memang tak ada hasil lah. So revenue kita akan gunakan ni untuk cari C. Okay. Kalau kita masukkan revenue dia R, sebab ni kan adalah basically Rx kan, Rx akan bersama dengan kosong. So kosong adalah bersamaan dengan negatif 0.02 tambah dengan 50 darabkan dengan kosong tambah dengan C. Ataupun kita boleh katakan C itu adalah bersamaan dengan 0. Okay, so your Rx adalah bersamaan dengan negatif 0.02 tambah dengan 50x tambah dengan kosong. So ini adalah dia punya total revenue function. Okay, yang B dia kata find the total revenue from the sale of 200 units of product. So ini adalah nilai X. So kita masukkanlah nilai X dia adalah bersamaan dengan 200. So total function yang kita dapat tadi negatif 0.02 tambah dengan 50 darabkan dengan 200. So akan dapatlah 50 darab 200. So 1000 tolak 0.02. So total revenue adalah kenapa jadi 50x? Kenapa jadi 50x? Ya Allah. Betul lah. Cuma saya salah integrate. Ini akan jadi x kuasa 2. Uh, 50x tu sebab integrate 50 kan. Dapat lah 50x. Yang itu betul. Yang salah tadi. Kalau kita integrate kan dia tambah x kuasa 2 bahagi 2. So, dia akan jadi 0.01. Okay, lepas tu kira lah 200 kuasa 2 darab 0.01 1000 tolak 400 600 RM 6.
So total revenue ni adalah samaan dengan RM 600. Okay, next, find the additional revenue realized when the sale of the product is increased from 200 to 300 unit. So berapa dia punya revenue yang bertambah lah kalau daripada 200 pergi ke 300 unit. So basically kalau dia punya sale dia 200, dia punya revenue adalah sama dengan RM 600 kan. So kita kena cari kalau dia 300. So masukkanlah negatif 0.01, 300 kuasa 2 tambah dengan 50 darabkan dengan 300. Kita kenapalah RM 9,000. Ya kan? Sorry, saya ingatkan 1,000 ni. Rupanya 10,000. Okay, so yang 300 ni dapat berapa? 15,000, 15,000. Ni 15,000. 300 kuasa 2 darab 0.01 sama dengan 900. So 15,000 tolak 900. 14,100. Kalau salah bagi tahu 14,100. So dia kata berapakah penambahan revenue dia, so tolak je lah. 14,100 ni tolak dengan 900. So berapa 14,000 tolak 9,600. Lebih kurang RM 4,500. So ni adalah dia punya penambahan. Okay, next find the sale level when the revenue is maximized and the maximum revenue. So yang ni sama juga, kita kena cari dua benda, iaitu dia punya sale level when the revenue is maximized and dia punya maximum revenue. So kalau tadi kita cari maximum cost, sekarang kita kena cari maximum revenue. So macam mana nak cari maximum revenue? Macam mana cari maximum revenue is kita buat cara yang sama lah. Kita kena cari dulu dia punya R prime X sama dengan 0. So R prime X tadi sama dengan negatif 0.02X tambah 50. Okay, so sekarang ni you kena cari, you guna margin dia lah, jangan guna revenue. Sebab kita nak cari dia punya maximum dengan minimum kena equalkan dengan 0 yang dia punya marginal. So yang ni memang you dapat satu je lah, negatif 50 bahagi dengan 0.02. So
So X adalah bersamaan dengan 2500. Okay, walaupun dia ada satu, tapi you still lagi kena test sama ada dia adalah maksimum ataupun minimum. So untuk test kita guna second derivative test lah. So kita akan differentiate dua kali. So kita akan dapat negatif 0.02. So yang ni memang tak payah nak ganti sebab kita memang tak dapat X, tapi kita tahulah dia adalah kurang daripada kosong. So kalau kurang daripada kosong, dia adalah maksimum. Okay, so jawapan dia adalah dia punya cell level is 2,500 when the revenue is maximized. Okay, and then kita nak cari maximum revenue, kita masukkanlah 2,500 ni ke dalam revenue punya function. So revenue punya function tadi berapa? Negatif 0.01 kuasa 2 tambah 50X. So yang ni kita nak cari dia punya maximum revenue. So bila kita nak cari maximum revenue, kita kena masukkan ke dalam revenue function. And then kiralah 2,500 darabkan dengan 50. Alamak. So lebih kurang RM 62,500. So boleh tulislah the maximum revenue is 62,500. Okay, so you nampak yang ni kita guna marginal, yang ini kita guna second derivative. And then yang ni kita cari dia punya revenue. Okay, so dalam case ni kita dapat dia punya X satu je. Walaupun dapat satu, tapi you still kena test sama ada dia adalah maksimum ataupun minimum. And then lepas dah buat test, dah confirm dia adalah maksimum, maka yang 2,500 ni adalah dia punya sale level lah bila revenue dia maximize. And then untuk cari dia punya maximum revenue, you kena masukkan 2,500 ni ke dalam kita punya R. Okay. Next question. The marginal cost and demand function of a product are given as C prime X sama dengan 30X and X sama dengan cos 200 tolak 0.2P, where X is the number of item produced and sold per week and P is the price per unit of item. The fixed cost is RM2,000. Find the profit function. So first kali dia ada bagi dua function lah, iaitu yang pertama adalah marginal cost and then yang kedua adalah price function. So demand ni adalah price function lah. And dia bagi fixed cost adalah bersamaan 2K. So kalau fixed cost ni maksudnya C0 adalah bersamaan dengan 2K. So the first question is find the profit function. Macam mana kita nak cari profit function? So kalau ikut formula, phi sama dengan revenue tolakkan dengan cost.
So maksudnya kita kena cari revenue and kita kena cari cost lah. So untuk cari revenue, kita guna formula X darabkan dengan price. So price adalah yang ini kan. Tapi you kena modify sikit. X sama dengan 200 tolak 0.2p. So 0.2p sama dengan 200 tolakkan dengan X. So p sama dengan 200 tolak dengan X bahagi dengan 0.2. So 200 tolak dengan X bahagi dengan 0.2. And then darablah dia jadi 200X tolakkan dengan X kuasa 2 bahagi dengan 0.2. So inilah dia punya revenue. And then kita cari pula dia punya cost. So untuk cari dia punya cost, dia bagi dengan marginal cost kan. So cost adalah bersamaan dengan integrate C prime X dx. So sama dengan 30X dx ataupun 30X kuasa 2 bahagi dengan 2 tambah dengan C. Sama macam tadi, kita nak cari dia punya, so ini boleh potong jadi 15. So untuk cari C, kita gunakan fixed cost ni. So C0 adalah bersamaan dengan 15 0 tambah dengan C. So yang ni bersamaan dengan 0. Ataupun dekat sini lah. So kita boleh kata C adalah bersamaan dengan 0. Therefore CX adalah bersamaan dengan 15X kuasa 2 tambah dengan 0. Okay, lepas dah dapat R and dah dapat C, masukkan dalam formula profit. So R tadi 200X square. Tolakkan dengan 15X kuasa 2. Nak simplify pun boleh. Kalau simplify kita dapat 200 bahagi 0.2. So kita akan dapat 1000X tolak X squared bahagi 0.2 ataupun 1 tolak 1 bahagi 0.2. 1 bahagi 0.2 which is sama dengan 5. Kita akan dapat profit function 1000X negatif 5 tolak 5 jadi negatif 20X kuasa 2. So yang ni yang 3.1 lah macam mana kita nak cari dia punya cost, profit function. So profit function adalah revenue tolakkan dengan cost. So kamu kena cari satu lah. Kena cari dia punya revenue and kena cari dia juga dia punya cost. So macam mana nak cari depends kepada apa yang dia bagi dalam soalan. So dalam case ni dia bagi marginal and dia bagi price. So untuk cari R ataupun revenue, kita darabkanlah X darab dengan PX. Untuk cari cost, kita integrate sahaja dia punya marginal, dapat dia punya cost. Lepas tu cari dia punya profit function. Okay, next, determine the profit made or loss suffered when the 60 units are produced and sold. So maksudnya, kalau dia jual 60, kita dapat profit ke kita dapat loss. So yang ni kita kena gunakan profit function. So profit function is 1000 X tolakkan dengan 20 X kuasa 2. So kalau dia ada 60, so masukkan je lah 60, 1000 darabkan dengan 10 tolakkan 20 darabkan dengan 60 kuasa 2. So berapa profit dia? Maksimum ke profit ke loss? So 60 kuasa 2 darab 20. So yang ni 72K 1000
darab 60K. 60K tolak 72K. Which is negative lah, negative 12K. So basically dia rugi 12K. The loss suffered is RM 12K. Okay, next, define the level of production which will maximize the weekly profit. So yang ni kita nak cari pula maximum profit. Okay, maximum profit. So macam mana nak cari maximum profit? Kita kena guna maximum punya function lah. Okay. Okay, so disebabkan kita tak ada pi x lagi, so kita kena cari sendiri punya pi x. So 1000 differentiate dapat 1000. 20x square akan dapat 2 darab 2, 40x. Lepas tu equalkanlah dengan 0. When pi x is equal to 0, so x sama dengan berapa? 40. 1000 bagi 40. Which is 25. Okay, so macam saya cakap tadi, walaupun kita ada dapat satu je nilai x, kita masih lagi kena buat dia punya second derivative test. So ambil je daripada pi x tadi, so kita akan dapat 1000 kosong, so akan dapat negatif 40. Dan negatif 40 adalah less than 0, so dia adalah maximum. Maka betul lah dia adalah maximum level of production. Betul lah, level of production is 25 unit. Ataupun nak tulis maximum weekly profit pun boleh. Okay, and then the next question, find the total cost, total revenue and the price per unit when profit is maximum. Okay, so dia nak cari total cost, total revenue and total price per unit bila profit is maximum. So dekat sini kita dah cari dah bila dia akan dapat maximum profit kalau dia dapat buat 25 unit. Okay, so kita boleh kata profit is maximum bila dia punya X adalah bersamaan dengan 25. So masukkan je lah 25 ni dalam total cost, total revenue and total price per unit. So total cost, ada tak dia punya function? So kita dah cari tadi kan, cost adalah sama dengan 15x squared. 15x squared ni total cost. 15x kuasa 2. Dapatlah dia punya total cost. And then revenue. Revenue tadi bersamaan dengan 1000x tolak 5x squared. 1000x tolak 5x kuasa 2. And then price per unit. So price per unit, kita kena cari price punya function. So price punya function tadi kita dapat cost 200 tolak x bahagi 0.2. 200 tolak x bahagi 0.2.
Okay, boleh kira 25 kuasa 2 darab 5. 25 kuasa 2 darab 15. 9375 So, boleh tulis lah the total cost SRM 9375. The total revenue the unit. Ya, 5 itu bukan C sama dengan 2000 ke sana. Kenapa sih? Eh? Mana? Aduh, hai. Okay, sorry ada kesilapan dekat sini. Sama dengan kosong, sama dengan 2K. Okay, so dia akan ubah sikit dekat profit. Profit dia kena tambahkan dengan 2K. Sebab dia punya cost adalah 15x squared tambah dengan 2K. Okay, nanti betul kan Tambah je 2K dekat kita punya profit. And then yang bawah ni akan berubah. Aduh, hai. So yang ni pun akan jadi tambah 2K. Yang ni rasanya dapat $60K. So 60K tolak 72K tolak 2 tambah 2K. Dia still loss, cuma dia loss dia kurang sikit. 10. So yang ni pun dia akan berubah tapi tak berubah banyak sangat sebab bila kita differentiate akan dapat kosong. So yang ni tak berubah sebab bila differentiate dapat kosong. Dia lagi 25. Cuma yang ini akan berubah dekat cost sahaja. Tambah 9375 tambah 2K. Kita dapat RM11,375. Okay, yang lain semua sama. Sebab revenue tak kacau, price pun dia tak kacau. Okay, so rasanya itu sahaja. Mana yang tak sempat salin tu nanti boleh tengok dekat YouTube pembetulan dia.
Okay, so thank you very much and see you next class. Thank you, sir. Yes, sir.